Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu. Kali ini kita akan belajar bab 9 teknologi angkasa lepas. Tapi hari ini cikgu akan cover 9.1 satelit. Okey. Dan apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah So standard pembelajaran kita menerangkan jenis-jenis orbit satelit, menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee dalam satu satelit dalam orbit elips, membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit, menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit dan menerangkan fungsi stesen angkasa, kemudian berkomunikasi mengenai kaedah menjejaki stesen angkasa, menghuraikan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, video ni mungkin agak panjang sikit tapi cikgu akan buat pada 2 part. Tapi jangan risau, cikgu akan cover semua. Okey. Okey, sebelum tu mari kita berkenalan dulu dengan istilah satelit ni. Okey, jadi satelit ni apa? Sebenarnya satelit ni merujuk kepada sebarang objek ataupun apa-apa objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Jadi terdapat dua jenis satelit, iaitu pertama satelit semula jadi dan lagi satu satelit buatan. Satelit semula jadi contohnya bulan mengelilingi bumi ataupun bulan mengorbit bumi, itu kita panggil satelit semula jadi yang Tuhan jadikan. Jadi satelit buatan contohnya satelit Miasat 3B, iaitu satelit buatan manusia yang mengorbit bumi ataupun mengelilingi bumi. Dan korang tahu tak, Miasat 3B ni adalah sebenarnya satelit buatan Malaysia. Yeah, okey. Baik, jenis-jenis orbit satelit. Tadi kita dah berkenalan dengan apa itu satelit. Sekarang jenis-jenis orbit satelit. Orbit ni apa? Orbit ialah laluan yang diikuti oleh sesuatu planet atau satelit mengelilingi jasad cakrawala yang lain di bawah pengaruh graviti. Satelit buatan dilancarkan ke orbit tertentu berdasarkan fungsi yang diperlukan. Bukan saja-saja hantar, bukan habiskan duit berjuta-juta hantar satelit ke atas sana, tapi dia ada function yang sangat-sangat penting. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok. Baik, ada 5 jenis orbit satelit. Yang pertama, orbit rendah bumi ataupun low earth orbit, LEO. Orbit sederhana bumi, medium earth orbit, MEO. Orbit tinggi bumi, high earth orbit, HEO, HEO. Orbit geosegera ataupun geosynchronous orbit, GSO. Orbit geopegun, geostationary orbit, GEO. So kita ada LEO, MEO, HEO, GSO dan GEO. Wow. Okey, kita akan bagi satu persatu. Pertama sekali kita tengok orbit rendah bumi. Yang warna merah tu orbit rendah bumi. Jadi bila sebut pasal orbit rendah bumi, jarak daripada permukaan bumi ke orbit tersebut adalah sejauh 180 km hingga 2000 km. Itu range dia. Jadi tempoh orbit ni maksudnya tempoh satelit tu mengelilingi orbit tu dengan lengkap adalah selama 90 minit je. Maksudnya dia mengusung bumi, satelit tu dia pusing bumi setiap 90 minit. Bayangkanlah laju ke tak laju. So satu hari entah berapa kali dia pusing bumi kan. Okay. Jadi laju satelit ni adalah selaju 27,500 km per jam ataupun 7.64 km per saat. Wow, memang sangat laju. Satelit ini pada altitude 705 km dan contoh satelit-satelit yang berada di orbit LEO ni adalah kapal angkasa, stesen angkasa, teleskop angkasa dan satelit untuk telefon mudah alih. Contoh satelit milik Malaysia yang pernah berada di orbit ini adalah Razak-Sat 1 dan Tiong-Sat 1. Wow, pernah berada di orbit ini satelit buatan Malaysia. Syabas Malaysia. Okey. Yang kedua, kita tengok orbit sederhana bumi iaitu medium earth orbit, MEO, yang warna biru tu. Okey, jarak daripada permukaan bumi adalah sekitar 2000 hingga 35,780 km. Tempoh orbit 2 jam hingga 24 jam. Okey, based on ketinggian. Laju satelit adalah 13,900 km per jam ataupun 3.86 km per saat pada altitude 20,200 km. Dan contoh satelit yang berada pada orbit ini adalah satelit yang digunakan dalam sistem penentu sejagat yang dikenali sebagai GPS. Pernah dengar GPS? So satelit yang GPS tu ada dekat orbit MEO. Okay.
Dan seterusnya kita tengok pula kepada orbit tinggi bumi yang warna ungu tu, HEO. Jadi jarak daripada permukaan bumi bila sebut tinggi, maksudnya jarak dia adalah 35,780 km atau lebih. Wow, 35,000 ke atas So tempoh orbit dia lebih 24 jam dan halaju satelit ini adalah 11,100 km per jam. Ataupun bersamaan dengan 3.08 km per saat pada altitude ataupun ketinggian 35,780 km di atas kita ini. Okay. So contohnya satelit yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan remote sensing ataupun bahasa Melayu penderiaan jauh. Jadi remote sensing ni apa? Remote sensing ni adalah untuk mengesan perubahan-perubahan yang berlaku di sesuatu kawasan. Contohnya perubahan struktur muka bumi, perubahan cuaca, ataupun kedalaman laut, ataupun ketinggian sebuah gunung, ataupun apa-apa proses fizikal yang berlaku terhadap muka bumi akan dikesan oleh satelit ini, iaitu satelit remote sensing. Itulah kata senangnya. Okey, seterusnya adalah orbit geosegerak. Okay, cikgu sengaja asingkan, sebenarnya bendanya sama je. Okey. Tetapi cikgu asingkan untuk membezakan nanti banyak sangat serabut kan. Okey. So jarak daripada permukaan bumi ataupun altitude dia adalah sejauh 35,780, maksudnya dia sangat tinggi. Tempoh orbit dia kurang daripada 24 jam. Halaju satelit dia adalah 11,100 km per jam ataupun 3.08 km per saat pada altitude 35,780 km. Contoh satelit yang berada pada orbit GSO adalah satelit kaji cuaca, dan ciri-ciri dia adalah pertama, mengorbit bumi pada satah condong di kawasan khatulistiwa bumi. Jadi okey, kalau kamu lihat orbit yang berwarna hijau ni, satah khatulistiwa adalah satah yang berada di tengah-tengah. Ini paksi bumi dan ini kawasan tengah-tengah bumi. Dia berada condong sedikit pada satah khatulistiwa tu. Jadi apabila dia condong, satelit tu bila kita nampak dia, kita boleh nampak dia, kalau boleh nampak dia seolah-olah berulang-alik di antara utara selatan. Dia pusing-pusing macam tu. Bukan dari kiri kanan, tapi dia atas bawah. Dia pergi dari utara pergi ke selatan. So dia nampak macam tu berbanding dengan satu kedudukan tetap di bumi. Jadi satelit milik Malaysia yang pernah berada di orbit ini adalah Miasat 2. Okey. Next kita tengok orbit geopegon ataupun geostationary orbit ataupun GEO. Jadi jarak daripada permukaan bumi juga adalah sejauh 35,780 km. Tempoh orbit adalah selama 24 jam untuk melengkapkan satu pusingan dia, dan halaju satelit dia adalah 11,100 km per jam ataupun 3.08 km per saat pada altitude 35,780 km. Contoh satelit yang berada pada kedudukan geo ini adalah satelit komunikasi dan juga penyiaran. Okey, so ciri-ciri dia mengorbit bumi pada kecondongan 0 darjah pada satah khatulistiwa bumi. Maknanya dia berada betul-betul pada atas satah khatulistiwa bumi kita. Dan satelit yang putar mengelilingi bumi tetapi kelihatan pegun kerana satelit tersebut berputar pada kelajuan yang sama dengan putaran bumi. Maksudnya di sini, satelit ni kalau kita boleh nampak dia, satelit ni sebenarnya nampak statik je ada kat atas kepala kita. Sebenarnya dia bukan statik, dia bergerak dengan halaju yang sama dengan halaju putaran bumi. Kita yang duduk kat bumi ni sebenarnya kita berputar juga tau. Sebab kita duduk atas bumi, jadi kita berputar. Dan satelit pun berputar pada masa yang sama, tapi halaju kita dengan dia sama. Jadi benda tu nampak statik lah sebab kita bergerak sama laju dengan dia. Okay? Jadi satelit ni juga boleh melihat kira-kira 40% permukaan bumi. Maka hanya 3 satelit yang sama jaraknya diperlukan untuk liputan seluruh dunia. Okay, maksudnya macam ni, satelit ni dia punya cover dia, akibat dia duduk yang tinggi pada orbit yang tinggi, jadi coverage dia lebih luas. Jadi satu satelit ni, kalau kamu tengok ni, satu satelit ni dia boleh cover lebih kurang 1/3 bumi ataupun 40% lah kita kata. 40% daripada permukaan bumi. Jadi cukup kita letak 3 je satelit pada kedudukan yang jarak yang sama. Hanya 3 je dia dah boleh cover satu dunia. So
That's why satelit ni banyak digunakan untuk kita tengok live broadcasting ataupun live TV ataupun perkara-perkara live lah, perlawanan live ataupun segala apa yang berlaku di luar sana, di bahagian luar bumi, pada masa yang sama kita boleh dapat juga. Okay? Disebabkan adanya satelit dalam orbit GEO ini. Okay? So satelit milik Malaysia yang berada orbit ini adalah Miasat 1, tidak berfungsi lagi, dan Miasat 3, okay, yang berfungsi. Okey. Jadi itu pasal 5 orbit satelit. Sekarang kita belajar pula pasal bentuk-bentuk orbit. Orbit pun ada bentuk tau. So satelit mengelilingi bumi sama ada dalam orbit berbentuk bulatan ataupun elips. Ini adalah bentuk bulatan, iaitu bulatan sempurna, dan ini adalah bentuk elips. Okey. So contoh orbit yang berbentuk bulatan sempurna adalah orbit GEO, itu GEO Pegun, dan orbit berbentuk elips adalah orbit MEO dan HEO, iaitu medium dan high. Dan ada juga orbit yang boleh jadi bentuk bulatan dan ada boleh bentuk elips, iaitu orbit LEO dan orbit GSO, geosynchronous, geosegerak, dan juga orbit low earth orbit. Okey, so ini dia bentuk-bentuk orbit. Okey, bulatan sempurna dan elips. Okey. Sekarang kita tengok pula kedudukan apogee dan perigee satelit dalam orbit elips. Jadi bila sebut pasal orbit elips, dia ada dua kedudukan. Pertama kita panggil kedudukan apogee dan lagi satu kedudukan perigee. Apogee ni apa? Okey, apogee iaitu titik pada orbit satelit ketika satelit berada paling jauh dari pusat bumi. Okey, so kalau kamu tengok gambar di sini, ini pusat bumi, ini adalah kedudukan satelit yang paling jauh. Dalam orbit elips, kedudukan yang paling jauh kita panggil apogee. Pada kedudukan yang paling dekat, okay, titik pada orbit satelit yang berada paling dekat dengan pusat bumi, kita panggil dia perigee. Perigee ni macam perigi kan. Perigi kat belakang rumah ada perigi. Jadi perigi dekat je. Perigi dekat belakang rumah. Jadi perigi adalah kedudukan yang paling dekat dengan pusat bumi. Okey, ingat macam tu kalau saya lah. Okey. Next kita tengok pula apa hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Ada efek ke bila semakin tinggi satelit tu dengan halaju dia? Ada efek dia. Okey. Yang pertama kalau kamu tengok rajah yang cikgu sediakan di sini. Okey, yang orbit LEO, satelit bergerak pada 27,500 km per jam. Tapi yang warna biru MEO bergerak pada kelajuan 13,900 km per jam. Dan yang warna ungu tu HEO 11,100 km per jam. Apa pemerhatian yang boleh kita buat? Semakin tinggi kedudukan satelit ataupun orbit tersebut, semakin perlahan pergerakan satelit itu. Ataupun semakin berkurang dia punya halaju dia. Kerana apa? Okey, jom kita dengar explanation dia. Halaju setiap satelit adalah berbeza bergantung kepada ketinggian orbit atau jarak satelit dari permukaan bumi. Halaju satelit berkurang, halaju dia berkurang apabila ketinggian orbit bertambah. Ini kerana pergerakan satelit yang mengorbit bumi dikawal oleh graviti bumi. Ada kaitan dengan graviti. Semakin dekat satelit dari bumi, semakin kuat daya tarikan graviti. Maka satelit perlu bergerak lebih laju untuk terus kekal berada dalam orbit tersebut. Jadi, untuk satelit itu terus kekal berada dalam orbit tu, satelit itu perlu bergerak dengan laju supaya dia tidak terasa efek graviti tu. Macam tu. Ataupun kita boleh kata macam ni lah. Nilai graviti tu mesti seimbang dengan halaju. Kalau terlampau slow, graviti akan tarik. Kalau terlampau laju, dia akan terlepas daripada orbit tu. Jadi dia kena balance kan antara halaju satelit dengan graviti. Terlampau laju sangat pun tak boleh sebab dia akan terlepas ke orbit lain dan pergi makin jauh sebab graviti dah tak tertarik. Dan kalau terlampau slow pula, dia akan ditarik oleh graviti dan kemungkinan akan berlanggar dengan bumi. Okey. So itulah dari segi teorinya macam tu. Okey. Dan tak apa, cikgu sediakan analogi di sini, gambaran dia macam ni. Okey. Kita baling sesuatu ataupun baling bola ataupun baling batu ke hadapan ataupun ada meriam yang tembak peluru ke hadapan.
At the end memang peluru tu akan jatuh. Bola yang kita baling, batu yang kita baling tu akan jatuh ke bumi. Ini disebabkan oleh daya tarikan graviti yang cikgu katakan dia mungkin graviti tu lebih besar daripada halaju objek. Jadi dia menyebabkan objek tu jatuh ke bumi disebabkan oleh graviti. Namun ada satu keadaan cikgu letakkan meriam tu tinggi dekat atas sana. Okey. Dan cikgu tembak dia dengan kuat, maksudnya halaju dia lajulah. Halaju dia laju. Okey, boom, cikgu tembak dia laju. Halaju dia sangat laju sehingga kan halaju dia boleh balance dengan daya tarikan graviti sampai dia berpatah balik ke kawasan asal dia. Dia tak jatuh-jatuh. Itu teori dia. Itu seolah-olah analogi dia macam tu. Cikgu tembak, dia tak jatuh-jatuh. Dia hampir nak jatuh tapi tak jatuh-jatuh disebabkan dia tu laju dan graviti tu dia seimbang antara graviti dengan halaju. Jadi bila seimbang, objek tu taklah jatuh ke bawah dan taklah dia pergi ke atas sangat. Dia just stay pada kedudukan macam tu. Maknanya dia seimbang. Okey? So guys, nampaknya sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. Tapi jangan risau, cikgu akan sambung dengan part 2. Okey, sebab tajuk ni mungkin agak panjang sikit. Kalau masih tak faham, boleh tonton video cikgu atau boleh komen di ruangan komen di bawah. Nanti insyaAllah cikgu akan sediakan soalan latihan untuk kita sama-sama study. Okey, so salam sayang kepada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.